A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita teruskan tajuk terbitnya Farja Dakwah bagi bidang sirah untuk subtopik yang seterusnya iaitu dakwah secara terang-terangan. Sebelum ni kita dah belajar dakwah secara sulit. Bilakah perintah dakwah secara sulit diturunkan? Iaitu dalam surah Al-Mudaththir ayat 1-5. Kemudian kita belajar orang-orang yang terawal memeluk Islam dalam rangka dakwah secara sulit tersebut. Dan kita juga kena tahu berapa lama berlakunya dakwah secara sulit, iaitu selama 3 tahun. Dan di manakah pusat penyebaran Islam yang utama semasa proses dakwah secara sulit, iaitu di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Jadi hari ini kita teruskan kepada dakwah secara terang-terangan. Okey, dakwah secara terang-terangan terbahagi kepada 2 sasaran. Pertama kepada kaum kerabat, kedua kepada masyarakat awam. Okey, manakah dalil yang menunjukkan perintah Allah SWT untuk berdakwah secara terang-terangan kepada kaum kerabat? Okey, ada pada surah Asy-Syu'ara ayat 214. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Anzir bermaksud berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu. Ashiratak ni keluarga, al-aqrabin kaum kerabat. Ya, ashiratak keluarga, al-aqrabin kerabat. Dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Ya, anzir di sini membawa maksud peringatan dan amaran. Jadi di situ ada kata kerja dakwah pada perkataan anzir ni. Jadi di sinilah perintah dakwah secara terang-terangan kepada kaum kerabat, iaitu pada surah Asy-Syu'ara ayat 214. Kemudian sasaran yang kedua, dakwah secara terang-terangan ditujukan kepada masyarakat awam Mekah pada ketika itu. Okey, dalilnya ada pada surah Al-Hijr ayat 94. Ayatnya berbunyi, qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Okey, maksudnya oleh itu sampaikanlah secara berterus terang apa-apa yang diperintahkan kepada kamu wahai Muhammad. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan janganlah engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum musyrik itu. So di sini ada perkataan fasda'. Fasda' bermaksud sampaikanlah secara berterus terang. So tidak ada lapik-lapik lagi dan tidak ada dakwah secara jauh dari pengetahuan awam lagi selepas turunnya ayat Al-Hijr ayat 94 ini, ya. Sebab di sini ada perkataan sampaikanlah secara berterus terang pada kalimah fasda'. Apa yang diperintahkan kepada kamu bima tu'mar wa a'rid, jangan peduli, anil musyrikin, akan kaum musyrik itu, golongan-golongan yang mensyirikkan Allah itu. Jadi di sini kelas dengan jelasnya menunjukkan kepada kita bahawa dakwah secara berterus terang diperintahkan oleh Allah pada surah Al-Hijr ayat 94. So di sini kita sentuh juga tentang strategi dakwah. Okay, strategi dakwah ada 4. Pertama, ucapan awam. Kedua, mencari sokongan. Ketiga, mencari tempat selamat. Dan keempat, mengadakan jamuan. So ini adalah 4 strategi dakwah yang dilaksanakan oleh Nabi semasa memulakan dakwah secara terang-terangan. So ucapan awam ni adalah kali pertama Nabi mengumumkannya kepada kaum kerabat. Baginda naik ke Bukit Safa dan mengajak masyarakat Mekah beriman kepada Allah dan meyakini hari kiamat. Masa ini memang Nabi berpidato di atas Bukit Safa. Dan di sini Nabi dapat penentangan secara terbuka. Okey, dan seterusnya ialah Nabi mencari sokongan, iaitu dengan Nabi SAW bertemu dengan kabilah Arab yang datang ke Mekah pada setiap musim haji. Dan pertemuan berlaku pada malam hari. So di sinilah berlakunya proses Nabi menjalinkan networking dengan kabilah-kabilah Arab yang lain dalam rangka untuk mencari siapakah golongan yang akan menerima Islam. Okey, ya. So tadi kita ada ucapan awam, kedua kita ada networking, dan mencari tempat selamat ialah strategi yang ketiga. Ini adalah rangka untuk mengelakkan siksaan dan penindasan oleh kaum musyrikin. Nabi menggalakkan umat Islam berhijrah ke Habsyah
kerana negaranya aman dan mempunyai raja yang baik. Kalau kamu nak tahu, semasa zaman Nabi menggalakkan sahabat berhijrah ke Habsyah, Habsyah diperintah oleh seorang raja Kristian. Tapi rajanya sangat baik. Jadi Nabi menggalakkan umat Islam berhijrah ke Habsyah kerana negara tu ada raja yang baik dan aman. Okay, kemudian strategi yang keempat, mengadakan jamuan. Nabi SAW menjemput seluruh keluarga Bani Muttalib ke jamuan makan dan menyampaikan ajaran Islam. So Nabi buat jamuan makan dan jemput semua kaum kerabat Bani Muttalib. Bani Muttalib ni ialah maksudnya kaum kerabat yang terdekat dengan Nabi lah. Maksudnya kaum keturunan Nabi, sepupu, saudara jauh, bapa saudara, semua yang ada hubungan tali kekeluargaan dengan Rasulullah SAW kalau keluarga Bani Muttalib ni. Jadi Nabi mengajak bertemu di situ dalam keadaan yang aman dan selesa sambil makan-makan. Nabi berdakwah tentang Islam. Ya. Okey, kita dah berakhir untuk sesi kali ini. Ustazah hanya nak terang tentang strategi dakwah secara terang-terangan. Ustazah harap kamu boleh fokus siapakah sasaran-sasaran kaum yang Nabi berdakwah secara terang-terangan dan apakah strategi dakwah yang telah Nabi gunakan semasa berdakwah secara terang-terangan. Kamu mesti boleh terang kedua-dua aspek yang Ustazah tekankan sebentar tadi. Okey, untuk itu Ustazah sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.